Okay, let's continue. Chapter 5, subtopic 5.4, phase diagram, practice question 10. Okay, the melting point and boiling point of substance X is given. Triple point and critical point also given. Question A, sketch the phase diagram of substance X. Okay, maklumat untuk substance X telah diberi. So, soalan minta kita lukiskan phase diagram untuk X. Jadi, kita keluarkan info dia. Okay, graf kita mestilah bentuk seperti ini. Ataupun seperti ini. Okay, ini sahaja bentuk graf kita. Sama ada positif, negative slope ataupun positive slope. Itu sahaja graf kita. Okay. So, kita start. Okay, graf kita mesti paksi X, paksi Y dia mesti pressure dan paksi X dia temperature. Okay, kita masukkan info yang ada. Okay, dia kata ada temperature 20, temperature 37, temperature 96, lagi kita ada temperature 135. Okay, temperature. Okay, next. Apa lagi? Pressure kita ada 1 atm, 0.65. 0.65. Okay, lagi kita ada 1 atm. Lagi kita ada 1.55. Okey. Sekarang kita cubalah buat graf dia. Okey, dia kata triple 37 0.65 kat sini. Ini triple. Okey, lepas tu critical 135 155 kat sini. Okey. So bentuk graf kita mesti dia mesti macam W. Lebih kurang lah macam tu. Okay, cuma kita tak tahu slope dia. Slope negatif atau slope positif. Okay, melting dan boiling diberi. Melting pada 20 dan 96. Melting 20 dengan 1. Okay, sini. Lepas tu kita ada boiling 96. The melting and boiling point 20 dan 96 at 1 atm. Okay, 20 dengan 96. Okay. Okay, gitu grafnya. So, graf saya ni saya ingat sikit lah. Gini sepatutnya. Okay, macam tu. Dan macam ni. Okay. Lebih kurang macam tu lah. Graf tak smooth sangat. Tapi boleh lah. Okay, jadi kita dah tahu dah. Itulah anggaran bentuk graf kita. Graf kita adalah negative slope. Okay. So, dah siap dah graf. Okay, selesai soalan A. Okay, next saya nak tunjuklah graf yang betul punya. Yang cantik sikit. Inilah. Yang saya lukis tadi tak cantik, tapi bentuk dah betul. Bentuk dia negative slope. So, inilah yang sebenarnya. Okay, next. Soalan B. Determine whether solid or liquid is denser. Dia tanya yang mana lebih density lebih tinggi. So, jawapan kita liquid lah. Sebab dia negative slope. So, jawapan dia liquid.
Sebab dia it shows negative slope. Okay. Selesai soalan B. Soalan C. State the phase of substance X exists at 20 and 1 atm. Okay, 20 Celsius dengan 1 atm. So, phase dia, okay, kat sini Okay, ini untuk soalan 1. Soalan kedua, 10 Celsius dan 0.75 atm. So, anggaran dia di sinilah. Okay, ini untuk soalan 2. Soalan ketiga, room condition. Okay, room condition tu macam mana? Okay, room condition. Okay, kita jawab soalan nombor 1 dulu. 20 Celsius. Okay, soalan nombor 1, jawapan dia solid and liquid at equilibrium. At equilibrium. Okay, soalan kedua, jawapan dia solid phase. Okay, soalan ketiga, room condition. Okay, room condition macam mana? Okay, kalau room condition, maksudnya temperature dia 25 Celsius. Pressure dia 1 atm. So, kita agak-agak kat mana 25 Celsius dengan 1 atm? Kat sini lebih kurang. Okay. So, ini untuk nombor 3. Jadi, jawapan dia liquid. Okay, liquid phase. Okay, dah selesai soalan C. Okay, next ada lagi soalan. Okay, soalan D. Okay, kita tengok soalan dia ni dari B, C, D, E semuanya bergantung kepada A. So, kita kena draw A tu biar betul lah. Sebab semua bergantung kepada A. Kalau A kita salah, habislah sampai E pun kita akan salah lah. Okay, D. State the change in phase when substance X is cooled, disejukkan dari 50 kepada 0 Celsius pada constant pressure 0.5 atm. Okay, dari 50 pergi ke 0. So, 50 kat sini ya, 50 pergi ke 0 pada pressure 0.5. 0.5 kat sini. Okay, maksud dia dari titik ini pergi ke sini. Okay. So, apakah perubahan phase dari 50 Celsius sampai 0 Celsius pada pressure 0.5? Okay, jadi ikut yang saya pernah ajar, saya labelkan ini sebagai point A. Lepas tu dia akan berhenti pada point B. Last kali baru sampai point C. So, jawapan dia untuk soalan first, nyatakan point A apa? Okay, point A, gas. Point B, gas dan solid at equilibrium. Point C, solid. Okay. Selesai soalan first. Soalan kedua. Compress from 0.5 atm to 1.2 atm. Okay. So, dia kata dari 0.5. Okay, saya tukar color dulu. Okay, dari 0.5 ni pergi ke 1.2. 1.2. Sinilah. 1.2.
Okey, 1.2 pada suhu 65. 65 kat sinilah. Okey, 65. Okey, so maksud dia dari sini, dari 0.5, okey, dari 0.5 ni dia akan bergerak sampai 1.2. Okey, ini maksud dia. Jadi kita labelkan dia, ini jadi D. Okey, ini E dan ini F. Okey, jadi soalan 2. Point D, nama dia gas phase. Point E, liquid dan gas at equilibrium. F, liquid phase. Okey. So dah settle soalan D. Next kita tengok pula soalan E. Explain how to obtain liquid X dan vapor X pada room condition. Okay, how to obtain liquid X dan vapor X at room condition. Okay. Okay, liquid dulu. Soalan E1. Okay, liquid X pada room condition. Nak dapatkan liquid X. Okay, kalau room condition, kita sebut saja room condition, apa yang kita imagine? Suhu 25, pressure 1 atm. Okay, ulang balik. Bila sebut saja room condition, maksudnya pressure 1 atm dan suhu 25 Celsius. Okay, saya tulis jawapan dia dulu. Increase temperature to higher than 37 Celsius and pressure above 0.65 atm. Okey, jawapan pertama. Naikkan suhu lebih tinggi daripada 37 Celsius dan pressure lebih dari 0.65 atm. Okey, lebih dari 37 maksudnya kawasan ni lah. Okey, 37 dan 0.65 adalah triple point. So, untuk dapatkan liquid, kita kena lebih lah. Okey, lebih dari 0.65 dan lebih dari 37 Celsius. Baru kita akan dapat liquid. Okey, next. Soalan kedua. Untuk dapatkan vapor X. Vapor. Okey, untuk dapatkan vapor X, kita kena increase temperature above 96 Celsius. Okey, untuk dapatkan apa tadi? Untuk dapatkan vapor. Kena lebih dari 96. So, kita akan dapat vapor. Kenapa kita tak buat lebih dari 37? Okey, kalau lebih dari 37, dia mungkin akan masuk dekat liquid. Okay, kalau lebih dari 37, dia dekat dengan liquid. Dia mungkin boleh masuk liquid. Tapi kalau lebih dari 96, memang confirm dia gas. Dia tak akan masuk dalam liquid. Okay. Settle soalan 10. Next. Soalan 11. Gambar, the diagram dia dah bagi. State the phase change of substance X starting at point M. Bermula dari M.
If temperature is raised at constant pressure, suhu dinaikkan pada pressure yang tetap. Okay. Jadi kalau suhu dinaikkan, maksudnya dari M ni berjalan pergi sini. Okay, dia kata pressure yang tetap. Tapi suhu naik. So maksudnya M akan berhenti dekat, saya nak kata apa kat sini? P. Berhenti kat P. Dekat Q. Dekat R. Dan dekat S. So kita dah tahu dah apa jawapan dia. Jadi A1 nyatakan setiap phase lah. Setiap point. Point M, P, Q, R, S. Okay, tolong isi sendiri. Saya isi yang M. M solid phase. Okay, lepas tu saya nak isi yang S. Gas phase. Okay, yang tengah-tengah ni isi sendiri. Buat sendiri. Okay, next soalan kedua. A2. The pressure is lowered. Direndahkan pada suhu tetap. So, suhu tetap tapi pressure kita rendahkan. Maksudnya dari M ni dia akan turun ke sini. Okay. Jadi saya buat simbol W dan X. Okay. Jadi nombor 2 dia akan jadi point M, point W dan point X. Okay, isi sendiri. Okay, next soalan B. Based on AB line is positive slope. Okay, AB line adalah positif and increase in pressure will increase the melting point. Explain your answer. Okay, soalan B. Increase pressure. Bila tekanan bertambah, melting point pun bertambah. Okay. Firstly, kita cari dulu di mana melting point. So, melting point. Melting point berada pada line A, B. Okay, melting point berada pada line AB. Kenapa? Sebab melting adalah sempadan antara solid dan liquid. Okay, so soalan dia tanya kenapa? Kenapa pressure bertambah, melting point bertambah? Okay, jawapan dia senang je. Kalau soalan bertanya mengenai slope, tak kisahlah positive slope ke, negative slope ke. Kalau dia tanya tentang slope, jawapan kita mesti pasal ketumpatan, density. Tu je kita jawab. So, jawapan dia solid substance Y is denser than liquid Y. Okay, solid substance Y is denser than liquid Y. Itu je. Kalau soalan tanya pasal slope, jawapan kita mesti pasal density. Itu sahaja. Tak payah jawab benda lain. Okay, next. Soalan C. Explain how to obtain liquid Y dan solid Y at 25 Celsius and 1 atm. Okay, 25 Celsius, 1 atm ni sama macam soalan tadi. Soalan nombor 11 tadi. Ini maksudnya room condition. Okay, so kita tulis terus jawapan dia. C1. Jawapan dia. Increase
pressure above 5.2 atm and temperature above negative 57 Celsius. Okay, nak dapatkan liquid Y. Nak dapatkan liquid Y, kita kena masuk dalam kawasan liquid lah. Okay, macam mana nak dapatkan liquid Y? Caranya kena masuk dalam kawasan liquid. Macam mana nak masuk kawasan liquid? Kita kena, pressure kena tinggi dan suhu pun kena tinggi. Baru dia akan masuk ke dalam kawasan liquid. Soalan kedua. Untuk dapatkan solid Y. Okay, nak masuk kawasan solid, kena decrease temperature to lower than negative 57 Celsius. Okay, kita kena rendahkan suhu biar suhu tu kurang dari 57 Celsius. Baru dia boleh masuk ke kawasan solid. Okay, so kita dah selesai dah topik phase diagram. Okay, thank you.